Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada umat Islam. Selamat menjalani ibadah puasa ya. Saya Nurrehan binti Muhammad atau dikenali dengan nama Nohan Nurrehan daripada Jabatan Pengajian Melayu Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Hari ini saya nak membicarakan satu buku, iaitu buku daripada rakan-rakan saya sendiri, penyair-penyair rakan-rakan saya sendiri, iaitu saya mahu membicarakan tentang buku ini yang bertajuk Asmara Loka Antologi Syair Melayu. Penyelenggara dia ialah Tabir Alam, atau nama sebenar beliau ialah Abdullah Abdul Rahman ya. Buku ini kategori puisi tradisional yang membukukan antologi syair yang melibatkan seramai 24 orang penyair Malaysia. Jadi buku ini diterbitkan di Malaysia oleh Abdullah Abdul Rahman ya. Jadi buku ini nipis saja, tetapi banyak ilmu yang kita boleh dapat, dan dia mengandungi 110 muka surat, termasuklah tulisan syair dan juga biodata penulis ya, iaitu ada 24 orang penyair yang menulis di buku ini. Jadi setiap penyair akan menghasilkan sebanyak 23 rangkap syair tentang tokoh-tokoh terkenal ataupun cerita legenda sejarah silam ya. Okey, antara kisah tokoh terkenal dan legenda tu adalah seperti berikut, iaitu kalau kita lihat penyair di pinggiran telah mencipta syair sampai engtai, manakala penyair isi Miyaki telah menulis syair awang parit Raja Laut, iaitu Lembing Awang Pulang ke Dayang. Dan yang ketiga, penyair Jamilah Harun telah menulis syair Uda dan Dara. Penyair yang keempat, Kamal Sinah Sarkam telah menulis syair Sahjahan, manakala Karisma Rindu menulis syair Siti Khatijah, iaitu berkaitan dengan isteri Rasulullah ya. Kemudian penyair yang keenam, Kaziah Yim telah menulis syair Romeo dan Juliet. Yang ketujuh, Nazim Muhammad Subari menulis syair Seri Mersing, manakala Nohan Nurrehan telah menulis syair Puteri Mayang Sari. Yang kesembilan, penulis On Abdullah telah menulis syair Masuri. Yang ke-10 iaitu Empat Engku telah menulis syair isi Marliani, Legenda Danau Dendam Tak Sudah. Manakala penulis Farida Ishak telah menulis syair Puteri Saadung ya. Ke-13, Puteri Andalas telah menulis syair Sang Kuryang. Ke-13, Kurniaan Jiwa telah menulis syair Roro Jongrang. Yang ke-14, Rodah Muhammad Sam telah menulis syair Adam dan Hawa. Ke-15, Rina Cundau menulis syair Puteri Santubong. Yang ke-16, Rus Asan menulis syair Bidasari. Ke-17, Sabariah Nur Salih menulis syair Tun Teja. 18, Sarji Kasim menulis syair Siti Nurbaya. 19, Siti Zaleha menulis syair Kais dan Laila. 20, Sujatawi menulis syair Cik Siti Wan Kembang. 21, Sidah Ida menulis syair Biduan Salomah sempena memberi penghormatan kepada Biduan Negara Puan Sri Datin Ahmad Samah binti Ismail.
22 iaitu penyelenggara kita sendiri Tabir Alam telah menulis Sair Sarifah Aini yang memberi penghormatan kepada Pionita Negara Datuk Sarifah Aini binti Syed Jaafar yang dan juga Tabir Alam juga menulis satu lagi syair iaitu Syair Wan Azizah dedikasi kepada Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Datin Seri Diraja Dr. Wan Azizah binti Datuk Wan Ismail. Yang terakhir adalah yang ke-24 Wahidah Haji Ahmad dengan menulis syair Siti Zubaidah. Yang ke-25 syair Yahti Hayati, syair Putri Gunung Lidah, bermakna ada 25 syair yang telah ditulis tetapi ditulis oleh 23 orang penyair. Jadi setakat inilah saja yang saya dapat bicarakan tentang buku Asmara Loka Antologi Syair Melayu. Walaupun buku ini kecil tetapi ini akan menjadi satu cerita dan menjadi satu warisan anak Melayu untuk mengetahui tentang tokoh-tokoh dan cerita-cerita legenda wanita dalam masyarakat kita. Sekian saja. Terima kasih. Dalam bicara karya saya, pada kali ini saya akan membicarakan buku Diskusi Karya Kreatif yang ditulis oleh Hamdan Haji Yaakob, terbitan Persatuan Karyawan Perak. Dalam buku ini saya cuba mengupas tentang salah satu cerpen yang bertajuk Biografi Supermok, Legenda Bola Sepak Tanah Air karya Zabidin Haji Ismail. Cerpen ini mengisahkan tentang kisah hidup seorang insan yang berjiwa kental, tanpa mengenal erti penat lelah dalam mengejar segala impiannya untuk memartabatkan arena bola sepak tanah air dan juga di peringkat antarabangsa. Jadi terdapat beberapa rancangan yang telah disediakan oleh pengarang tentang Mokhtar ni, hingga kan contohnya Mokhtar tak boleh memiliki kasut, tetapi nasib baiklah ayahnya seorang yang prihatin yang tahu minat anaknya. Jadi kehadiran pengalaman yang menjadikan beliau unggul ini adalah dilihat dari sejak di bangku sekolah lagi, iaitu dia ni seorang yang berdisiplin sebagai seorang pemain. Sikap luar biasa Mokhtar ni berfokus mindanya setiap kali bermain bola sepak dia mesti menjaringkan gol. Buktinya Mokhtar telah menjaringkan 5 daripada 11 gol di Sukan Asia ketika melawan Filipina pada suatu masa dulu. Dalam cerpen ini juga pengarang menceritakan bahawa Mokhtar ini seorang yang tidak pernah meninggalkan solat sebelum dan selepas berlatih. Ketaatannya kepada agama sangat tinggi. Jadi ini perlu menjadi contoh kepada pemain sekarang. Dr. Joseph Zengles dalam komennya dia mengatakan Mokhtar ini sentiasa menggunakan akal dan fikiran. Lagi satu kelebihan Mokhtar ni ialah tendangannya sangat kuat, sangat jitu hingga menakutkan pihak lawan. Jadi Zabidin Haji Ismail telah berjaya menggambarkan bahawa Mokhtar ni memang seorang pemain bola sepak yang unggul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan pertama sekali saya Nur Aulia binti Razman ingin membuat bicara karya buku yang bertajuk Cakap Ayam Doktor, karya Dr. Sharif Ahmad, Dr. Farazi, Dr. On Azli, Dr. Kamarul Rifin dan Jazlina Syahrul. Okey. Sebelum saya nak review buku ni, saya rasa tidak terlambat lagi untuk saya mengucapkan selamat berpuasa pada seluruh umat Islam yang menyambut bulan Ramadan. Okey. Buku ini, balik pada buku ini. Buku ini saya dah beli lama dah dan saya dah baca beberapa kali. Kemudian bagi saya buku ini sangat bagus kerana menceritakan pengalaman doktor-doktor dan mengandungi unsur-unsur humor yang diceritakan melalui dialog-dialog bersama pesakit. Okey. Contohnya salah satu dialog yang saya suka, cerita berkenaan pesakit kencing manis. Okey, dalam ni doktor tu menceritakan tentang pesakit yang ingin ubat tetapi tidak tahu nama ubat. Ingin ubat
kencing manis yang diberikan oleh doktor di hospital lain, dan pesakit tu datang ke hospital lain dan minta ubat yang sama. Kemudian dalam buku ini juga menceritakan tentang tips kesihatan sekiranya apa yang perlu kita lakukan sekiranya mengidap penyakit kencing manis. Contohnya ada 3 tips. Yang pertama, tips tu kita membuat catatan nota ubat. Misalnya ambil gambar ke apa ke, tulis catatan nota. Kemudian nombor 2, kita membeli alat pemeriksaan kesihatan sendiri di rumah. Dan ini untuk kita check up sendirilah. Dan kemudian yang ketiga, untuk kita sentiasa alert dengan appointment doktor. Buat buku catatan ke, buku appointment dengan doktor ke, seperti itu. Kemudian dalam buku ini juga menceritakan tentang liku-liku kehidupan untuk menjadi seorang doktor. Pertama sekali, lulus SPM. Kemudian mengikuti kursus pasca SPM seperti dimatrikulasi ke, A-level, STP dan sebagainya, iaitu dalam 1 hingga 2 tahun. Kemudian mengikuti pre-medical school, yang ini dalam 2 tahun, ada 6 bulan hingga 2 tahun. Kemudian mengikuti ijazah perubatan 5 hingga 6 tahun. Kemudian housemanship 2 tahun, MO, dan kemudian sekiranya ingin menjadi doktor pakar, menyambung master dan menjadi doktor pakar. Jadi overall, buku ini saya sangat suka kerana selain memaparkan dialog-dialog, buku ini juga mempunyai tips-tips kesihatan yang sangat bagus untuk pembaca buku ini kerana dia tidak terlalu fakta dan mempunyai pelbagai input-input positif lah. Kerana faktanya bercampur dengan humor dan adegan-adegan bersama sakit. Jadi saya rasa setakat ini sahaja review buku ini, dan saya sangat recommend lah pembaca untuk